أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita bertemu lagi di dalam slot pengajian ilmu tajwid menggunakan kitab Nurul Jamal, syarah kepada matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Dan pada pertemuan yang lepas kita dah baca sampai ke kita baca mengenai Alhamdu kan, dan telah sampai kepada muka surat 31. Dan hari ini kita akan sambung bermula daripada muka surat 31, daripada bahagian musallian. Tengok situ muka surat 31, musallian, yang mana Nazim rahimahullah taala telah berkata pada bait yang kedua, Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Di situ ada dipaparkan. Kita kongsi paparan ni kan. Paparan kita besarkan sikit. Syekh Sulaiman Jamzuri kata, Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam, selawat ke atas Sayyidina Muhammad SAW serta keluarganya dan juga sesiapa yang mengikutinya. Kita ambil daripada musallian pada muka surat 31. Musallian di sini i'rab dia hal. As-salah pada lughah doa dengan kebaikan, dan pada syarak jika datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ia merupakan rahmat, jika ia datang daripada malaikat ia merupakan istighfar, dan jika ia datang daripada mana-mana makhluk anak Adam atau yang lainnya maka ia merupakan doa dan juga rintihan. Ini maksud as-salah. Maksud as-salah yang mana ulama telah memberi takrifan berbeza mengikut daripada mana ia datang. Kalau datang daripada Allah, maknanya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi atau Allah Ta'ala berselawat ke atas manusia, maknanya rahmat. Malaikat berselawat maknanya istighfar, dan jika kita berselawat maknanya kita mendoakan. Mendoakan. Bila kita selawat atas Nabi SAW, maknanya kita mendoakan Nabi SAW. Cuma ada khilaf di kalangan ulama, adakah dengan selawat kita akan memberi peningkatan darjat di sisi Nabi SAW atau tidak, atau martabat Nabi SAW itu kekal dah tinggi lah, kira paling level paling tinggi, atau Nabi akan naik lagi dari tingkat ke tingkat. Itu ada perbahasan ulama, ada boleh rujuk kepada ahlinya insyaAllah. Berselawat Nazim rahimahullah ta'ala di sini kerana beramal dengan khabar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalika al kitab, akhrajahu Tabrani fi Awsat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab, maka bersentiasa malaikat memohon ampun baginya selagi mana namaku, iaitu sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab itu. Jadi ini satu kelebihan yang mana inilah yang direbut oleh mana-mana ulama dan juga pengarang kitab. Bila nak karang kitab mau ada selawat dalam tu. Bila nak karang kitab mau ada puji Allah, mau ada selawat atas Nabi SAW. Bukan saja berkat, bahkan selagi mana selawat itu kekal di dalam satu-satu kitab, maka keampunan akan berkekalan. Kekalan, keampunan. Dan seterusnya di sini dibahaskan juga tentang makruh berselawat atas Nabi SAW tanpa salam. Jadi ada perbahasan di situ, ulama membahaskan. Jadi kita muatkan sedikit. Makruh selawat tanpa salam atas Nabi SAW. Selawat saja. Okey, baik. Saya baca komen Ustaz Faisal kata jelas
Dia bila angkat dekat dengan mulut ni dia jelas sikit. Tapi kalau tak kat baju mungkin kurang jelas, tapi tak apalah, kita akan cuba yang terbaik dan cari penyelesaian yang lebih elok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sambung tadi, kita baca makruh selawat tanpa salam. Jadi ini pasal apa dibahaskan di sini? Kerana Nazim rahimahullah taala, Syekh Sulaiman Jamzuri, dia hanya berselawat saja. Kita tengok balik matan tadi ni. Matan pada bait yang kedua ni. Dia kata apa? Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ada selawat ya, musallian. Musalliman tak ada. Musalliman tak ada situ. Jadi ada perbahasan, jadi kita bahas balik. Kita buat keluar apa perbahasan ulama mengenai orang yang hanya berselawat, tidak melafazkan salam bersekali dengan selawat itu. Selalunya kita selawatkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu wa salli wa sallim. Kalau selawat saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, tak ada wa sallim, kau macam mana? Atau kadang-kadang ada orang selawat ada di belakang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Buh salim belakang tak apalah, ada juga salam belakang. Tak kira lah sama ada Allahumma salli wa sallim atau salli duduk depan, salim duduk belakang. Janji ada dua-dua. Tapi kalau ada satu saja, macam mana kira? Makruh di sini. Makruh ni di sisi siapa? Kita baca probih. Makruh berselawat tanpa salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya, atau selawat salam saja tanpa selawat secara lafaz. Maknanya secara lafaz, seperti yang diiktimadkan oleh Imam Nawawi yang wafat pada 676 Hijrah, menjunjung perintah Allah SWT yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita supaya berselawat alaihi wa sallimu. Ada dua, sallu alaihi wa sallimu, dua perintah di situ, dua fi'il amar. Wa sallu satu, wa sallimu satu. Jadi nak kena dua-dua. Sebab tu Imam Nawawi kata makruh, kerana kita meninggalkan satu daripada arahan Allah SWT. Hanya kita selawat saja tanpa salam, atau salam saja tanpa selawat. Suratul Ahzab ayat 56. Ini yang qaul Imam Nawawi. Tetapi bagi Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala yang wafat pada 852 Hijrah, beliau tidak mensyaratkan kedua-duanya pada satu waktu. Berbeza dengan Imam Ibn Hajar yang datang selepas daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi tu dia sini banyak tu, dia wafat pada 676, manakala Ibn Hajar datang 200 tahun selepas pada tu. Dia kata tak perlu nak kena ada sekali pada satu waktu. Bahkan memadai selawat atau as-solah pada satu waktu dan salam pada waktu lain. Tak ada masalah. Yang penting masih dalam satu majlis. Masih dalam satu majlis. Maknanya dalam satu majlis, dia hanya berselawat saja pada permulaan majlis, tidak melafazkan salam ke atas Nabi SAW, tetapi di akhir majlis dia mengucapkan salam ke atas Nabi SAW. Tak ada masalah. Jadi maknanya terangkatlah hukum makruh. Itu kata Imam Ibn Hajar. Dia kata memadai, maka tak jatuhlah hukum makruh kalau kita meninggalkan salam ketika mana menselawati Nabi SAW. Itu kata Ibn Hajar. Dia kata tak mesti dalam satu waktu, tak mesti sekali as-salatu wassalam. Maknanya kalau masih dalam tempoh majlis itu, maka masih dalam tempoh dan kita menunaikan salam ke atas Nabi SAW, atau menunaikan salah satu yang mana kita tinggal pada permulaannya, maka dihukum tidak, dia memadai. Memadai. Dia kata memadai ini maknanya tak jatuh hukum makruh. Okey, baik. Jadi macam mana nazim kita Syekh Sulaiman Jamzuri ni macam mana? Pasal dia hanya selawat saja, salam tak ada ni. Kita berbaik sangka dengan Nazim rahimahullah, dengan Syekh Sulaiman, kita baik sangka yang dia ni telah menghimpunkan salam serta selawat ke atas baginda secara lafaz. Maknanya walaupun dia tak tulis dalam matan ni, dalam ni alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala, walaupun tak tulis salam, tetapi dia secara lafaz dia sebut, kita baik sangka bahawa dia kata alhamdulillah. Ada syair tu dia ada rentak dia, syair tu dia ada had dia. Jadi kalau buh salam sekali, maka jadi panjang terlajak. Alhamdulillah musalliyan musalliman ala. Jadi tak cantik lah dia punya syair dah. Bahar dia tak kemas. Jadi dia ada berlaku kepincangan di situ. Jadi syair mau tak mau dia kena bagi ringkas dan padat, nama pun syair, matan.
Okey, baik. Jadi sebab itu Syekh Sulaiman boleh kita baik sangka bahawa Syekh Sulaiman Jamzuri tidak menulis salam kerana tak cukup tempat dan dia menghimpunkan secara lafaz bukan secara penulisan atau kitabah. Tetapi yang lagi baik lagi, kita kita dapati bahawa beliau telah datangkan salam pada akhir matan. Ni. Dia datangkan salam pada akhir matan, iaitu pada bait 60. Matan ni jugalah, matan Tuhfatul Atfal ni. Iaitu dengan katanya thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Bait ke-60 tu ni bila nak tutup majlis tu, nak habis dia cerita tajwid tu, bila nak tutup tu, dia tutup dengan as-salatu wassalam. Dan ini memadai di sisi Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya Syekh Sulaiman Jamzuri tidak melakukan makruh di sisi Imam Ibn Hajar kerana dia telah melakukan, telah menselawati dan mensalami Nabi SAW pada akhir majlis, pada akhir matanya. Okey, baik. Saja perbahasan lah. Muhammad, kata dia ada musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Bila ada nama Muhammad SAW disebut, maka kita syarahlah sikit biodata atau sirah ringkas Nabi Muhammad SAW, kerana kita, orang kata, setelah kita dapat satu pengaruh dan juga pengajian yang ringkas dan padat daripada Dr. Hisham Kamil. Dia tu seorang yang kita anggap subhanallah, masya-Allah lah. Maknanya dia tu jenis suka karang benda yang ringkas-ringkas dan padat. Karangan-karangan dia semua jenis tu. Syekh Dr. Hisham Kamil dia yang kawan-kawan kita ni, Syekh Ustaz Zainu, Ustaz Faisal, yang lain-lain banyak suka ikut Dr. Hisham Kamil ni. Orang muda lagi. Orang muda dia dulu badan berisi, tapi bila rajin mengajak jalan sana jalan sini, orang kata semakin kurih. Kurih orang kata, walaupun kurih pada badan tetapi besar pada ilmu. Bismillah, masya-Allah. Nama, jadi kita pun rangkumkan sejarah ringkas padat berdasarkan apa yang dikarangkan oleh Syekh Dr. Hisham Kamil. Nama penghulu segala Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Naib bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy. Fihr ni nama dia Quraisy. Fihr nama Quraisy. Nama asal dia Fihr, gelaran dia Quraisy. Bangsa Fihri ini dipanggil sebagai bangsa Quraisy. Maknanya keturunan Fihr bin Malik semua dipanggil bangsa Quraisy. Ibnu Malik bin Mudar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrik bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan, bersama nasab baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dinamakan dengan nama Muhammad kerana begitu banyak sifat-sifat mahmudah zahir dan batin pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita baca laju-laju lah, baca ringkasan. Kita nak mengaji tajwid. Tapi tak apalah, kita ambil lah faedah-faedah daripada ilmu lain juga. Lahir kepada Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan yatim tanpa bapa pada hari Isnin 12 Rabiul Anwar tahun Gajah, iaitu 53 tahun sebelum hijrah, dan bersamaan dengan 20 April 571. Ini pun jangan orang selalu hafal 12 Rabiul Awal atau 12 Rabiul Anwar. Ini bagi orang-orang tasawuf biasanya dia menyebut dengan Rabiul Anwar, yang itu yang bercahaya kerana bulan itu bulan kelahiran Nabi SAW, bulan kelahiran cahaya bagi segala cahaya. Dan dalam tahun Masihi kita jangan hafal 20 April Nabi. Nabi lahir pada 20 April 571 Masihi. Ini bagi kita yang cintakan Nabi SAW, seeloknya kita hafal juga 20 April merupakan tahun kelahiran atau orang kata tanggal kelahiran baginda SAW, ulang tahun. Baginda SAW tinggal bersama ibu susunya Sayyidatina Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha daripada Bani Sa'd. Sehinggalah umur baginda SAW mencecah 4 tahun, maka kembali baginda SAW kepada ibu baginda Sayyidatina Aminah bin Wahab radhiyallahu anha pada umur baginda 6 tahun. Susu situ 2 tahun, 6 tahun balik ke pangkuan ibu. Wafat ibu baginda SAW, maka tinggal dengan Datuk Abdul Muttalib. Pada umur baginda 8 tahun, wafat pula Datuk baginda. Ni nampak rentetan 4, 6, 8. Senanglah apa sejarah Nabi SAW. Pada 8 tahun wafat Datuk Nabi SAW dan tinggal bersama bapa saudara Abu Talib. Dan pada tahun 8 tahun mula mengembala. Tu nampak. Baginda SAW mengembala kambing pada umur 8 tahun dan berniaga pada umur 12 tahun ke Syam. Dan Abu Talib pun bawa dia pergi Syam. Di situlah jumpa dengan Bakhirah dan sebagainya. Itu cerita panjang lah. Pada umur 20 tahun baginda mengikuti perang Al-Fijar, bernikah pada ada peperangan tu
Itu merupakan dikatakan bahawa peperangan pertama yang Nabi ikuti, yang mana Nabi tidak bertempur. Nabi hanya menjadi pengutip anak panah untuk bapa saudara dia. Jadi anak panah yang ada lebih-lebih tu dia kutip-kutip bagi kat pak saudara dia panah untuk memerangi pihak lawan. Perang Fijar tu. Perang Fijar ni perang antara kabilah. Bernikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pada umur 25 tahun. Nikah dengan Sayyidah Khadijah umur 40. Dan lahirlah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Imam Qasim dan Abdullah. Ni ikut turutan ni. Kira yang selalu kita jangan dengar kan. Kita jangan dengar siapa yang paling tua antara ni. Kita selalu duk hafal itulah. Qasim, Fatimah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah. Apa tu lagu tu saya pun lupa lah kan. Tapi yang penting anak sulung adalah Qasim. Zainab jatuh nombor 2, Ruqayyah, Fatimah anak nombor 4. Fatimah anak nombor 4. Qasim dan anak yang bongsu Nabi SAW ialah Abdullah yang lahir daripada Maria Al-Qibtiyah, hamba yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis daripada Mesir. Dia hadiah kepada baginda Nabi SAW. Maria Al-Qibtiyah ni dikatakan bahawa dia bukan asal hamba, dia adalah keturunan anak raja. Cuma kerajaan kerajaan ayah dia ditawan dan dia dijadikan hamba raja. Hamba baru jadi hamba maknanya tak pernah disentuh lagi. Lepas tu dihadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Apabila Nabi menghantar surat untuk menyeru Al-Muqawqis untuk masuk Islam, Al-Muqawqis tak mau, dia bagi hadiah. Muqawqis tu sejarah lah. Kalau nak tahu kena tengok kitab sejarah. Pada umur 35 tahun baginda SAW mengikuti pembinaan Kaabah. 35 ikut bina Kaabah, 25 kahwin, 35 10 tahun lepas pada tu berlaku banjir besar dan Nabi antara orang yang bina Kaabah. Dan kita sedia tahu bahawa baginda sendiri yang meletakkan Hajar Aswad selepas berlaku perkelahian antara kabilah-kabilah siapa yang layak. Jadi dia kata siapa yang layak ni lah, kali kita kata siapa yang masuk mula-mula Masjidil Haram dia akan jadi hakim. Tengok Nabi SAW, Nabi jadi hakim. Nabi kata semua pegang hujung penjuru dan Nabi sendiri letak apabila sampai ke Kaabah. Pada umur 39 tahun baginda suka berkhalwat di Gua Hira dan pada hari Isnin 17 Ramadan dan memula dakwah baginda secara rahsia, kemudian terang-terangan selama 13 tahun. 17 Ramadan turun wahyu pertama Iqra, 5 ayat surah Al-Alaq, dan kemudian Nabi pun buatlah dakwah bermula dengan secara rahsia dan kemudian terang-terangan selama 13 tahun di Mekah. Pada ketika inilah bermula penentangan dan penyiasaan kaum Quraisy terhadap baginda SAW dan umat Islam. Pada umur 50 tahun baginda bersedih atas kewafatan bapa saudara Abu Talib dan juga isteri yang tercinta iaitu Sayyidatina Khadijah. Pada umur tahun ini dinamakan sebagai Amul Huzun, meninggal serentak pada tahun yang sama. Abu Talib dulu, kemudian Sayyidah Khadijah pada tahun Nabi berumur 50 tahun. Sebab itu tahun ini dipanggil dengan tahun kesedihan Amul Huzun. Kemudian keluar baginda SAW berdakwah ke Taif. Lepas pada tu Nabi pun pergi dakwah ke Taif. Ingatkan orang Taif nak terima, pasal mereka sama-sama Arab, rupanya ditolak dengan kasar. Lebih kurang 1,5 tahun sebelum hijrah datang Jibril AS bersama dengan Buraq membawa baginda SAW rihlah Isra' wal Mi'raj, bertemu dengan Rabbul Izzah dan dapat kefarduan solat 50 waktu dan diringkaskan menjadi 5 waktu saja. Pada umur 53 tahun. Tadi 50 tu. Lepas tu setahun setengah sebelum hijrah pergi Isra' Mi'raj. Lepas tu 53 tahun hijrah. 53 tahun Nabi mula hijrah ke Yasrib dan ditukarkan nama Yasrib kepada Al-Madinah Munawwarah. Nama lama Madinah adalah Yasrib. Berterusan baginda SAW berdakwah di Madinah sehingga selama 10 tahun. Di dalam tempoh ini berlaku 27 peperangan. Ada 27 peperangan dan Nabi hanya mentai 9 je. Bukan semua perang. Ada perang yang kecil-kecil Nabi hantar sahabat Nabi. Nabi duduk di Madinah. Manakala yang ni Nabi ikut hanya 9 saja. Di antaranya Badrul Kubra pada tahun 2 Hijrah dan Fathul Makkah pada tahun 8 Hijrah. Ini cara yang paling besar sekali Badrul Kubra kerana dia peperangan pertama yang mana penentangan yang Nabi SAW doa sungguh-sungguh. Nabi kata kalau golongan ni golongan ni syahid habis, maknanya tak ada lagi golongan yang akan menegakkan agama Allah SWT dan Allah Taala beri kemenangan. Begitu juga Fathul Makkah yang mana kemenangan tanpa menumpahkan peperangan Fathul Makkah ni tanpa menumpahkan darah, melainkan sedikit saja. Di sebelah orang kata di pintu yang mana dimasuki oleh Khalid Walid. Manakala pintu lain, pintu Nabi masuk tu semua pekat menyerah. Nabi masuk terus menyerah kalah Fathul Makkah pada tahun 8 Hijrah. Waktu tu permukaan Mekah semua musyrikin
patuh pada Allah, pada Nabi SAW, dan ada sebahagiannya, sebahagian besar masuk Islam. Antaranya Abu Sufyan pun masuk Islam. Dan kedua-duanya berlaku pada bulan Ramadan. Semua bulan Ramadan. Ini kalau yang besar-besar bulan Ramadan tu. Nak kata besarnya berlaku pada waktu yang istimewa. Pada tahun 10 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam pergi menunaikan fardu haji, dan pertama dan terakhir. Satu Nabi haji sekali, Nabi umrah 4 kali. Dipanggil sebagai Hajjatul Wida', haji pemisah. Berkhutbah dengan khutbatul wida', dan khutbah ni dipanggil khutbah perpisahan. Keseluruhan tempoh pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah 23 tahun. Nabi diutuskan bermula pada umur 40, 23 jadi 63. Dan tahun ini pelbagai cabaran, rintangan dan siksaan dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itulah Allah Ta'ala mengurniakan pelbagai mukjizat. Waktu duk dapat ni lah, waktu sambil duk kena tentang, nak Allah Ta'ala bagi mukjizat macam-macam. Ayat belah bulan, ayat keluar celah jari, pokok kumur boleh berjalan, dok boleh ni berteguk siapa, batu-batu tasbih. Allah Ta'ala bagi mukjizat. Ni bila ni orang kata waktu itulah, waktu dalam cabaran dan waktu dalam ni. Satu-satunya mukjizat yang antara mukjizat yang banyak-banyak tu, yang paling kekal dan juga yang paling hebat sekali ialah Al-Quranul Karim yang kita nak mengaji tajwid ni. Tu orang kata ada kait tu sejarah dengan Quran tu. Sejarah dengan Quran ni pasal apa? Bila buat dakwah tu ada mukjizat paling besar adalah Quran. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit selama 13 hari. Nabi jatuh, Nabi nazak 13 hari. Pada waktu duha Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, naik roh baginda sallallahu alaihi wasallam yang suci ke hadrat Rafiqul A'la. Nabi naik bertemu dengan Allah SWT. Pada ketika itu baginda berumur 63 tahun, meninggalkan 9 isteri daripada 11. Nabi menikah 11, tapi Nabi meninggalkan 9, yang mana 2 meninggal sebelum, 2 isteri meninggal sebelum daripada meninggal sebelum waktu Nabi hidup. Yang kesemuanya dipanggil sebagai Ummahatil Mukminin. Maknanya lepas pada tu, walaupun mereka tu bekas isteri Nabi, tak ada siapa boleh kahwin dengan bekas isteri Nabi. Dan seorang anak perempuan, waktu tu anak Nabi pun semua meninggal sebelum Nabi. Yang laki awal lagi mati kecil, yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum meninggal juga sebelum Nabi SAW. Hanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha saja yang sempat hidup setahun selepas pada kewafatan Nabi. Selepas pada tu dia lah meninggal juga. Wa alih di sini apa? Dia kata musallian ala Muhammadin wa alihi. Yang dimaksud ali ni ialah keluarga. Keluarga ni sini maksudnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan ada yang mengatakan keluarga di sini ahli kisah. Ahli kisah itu ialah keturunan Sayyidina Ali dan Fatimah, Hasan Husin saja. Ini pendapat Syiah lah yang mengatakan lebih kepada tu. Lebih kepada tu. Tapi kalau dalam fiqh kata Ahlul Bait ni ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib, iaitu golongan yang tak boleh makan zakat. Tak boleh menerima harta zakat. Bani Hashim, Bani Muttalib ni berdasarkan mazhab fiqh ahli kisah ni. Dan pada maqam doa, ahli ni semua orang mukmin yang bertakwa. Semua mukmin yang bertakwa dipanggil sebagai ahli keluarga Nabi SAW, iaitu keluarga secara Islam. Jadi bila kita niatkan kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, ahli itu kita niatkan semua orang beriman. Semua orang beriman. Wa ba'du. Seterusnya Syekh Sulaiman Jamzuri kata apa? Bait yang ketiga. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Dan selepas itu masuklah nasata. Inilah nazam syair untuk orang yang menghendaki perbahasan pada masalah nun mati dan nun dan tanwin dan mat dan mat. Ni contoh. Ni bagi siapa yang nak tahu tentang tajwid, inilah syair matannya. Wa ba'da faslul khitab, kalimah digunakan untuk pindah satu uslub pada satu uslub. Yang ini selepas basmalah, hamdalah, lepas itu selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas ini inilah contoh. Hukumnya mustahab. Menggunakan wa ba'du hukumnya sunat. Sebab tu bila kita dengar mana-mana ustaz atau orang berceramah, selalunya dia puji Allah, selawat mana mula-mula basmalah, lepas tu puji Allah, selawat Nabi, lepas tu wa ba'. Kita amma ba' wa ba' selalu khutbah kata mustahab. Mengambil contoh atas perbuatan Nabi. Nabi selalu nak mula apa-apa, Nabi nak mula berucap, Nabi akan menggunakan cara begitu. Sampailah apa tu Nabi akan kata wa ba'. Wa ba' tu maknanya habis dah mukadimah, baru nak mula point. Ini pun samalah. Wa ba' maknanya nak mula lah. Nak mula masuk cerita tentang tajwid.
Dan masyhur dikatakan bahawa orang yang mula-mula menggunakan waba' atau amma ba' ketika berucap ialah Nabi Allah Daud AS. Ni kita dapat daripada maklumat bahawa Nabi Allah Daud yang mula-mula bila berucap dia menggunakan amma ba' atau waba'. Nazam bait-bait syair dikarang oleh disusun dengan Bahrul Rajas. Ni siapa mengaji arud dia tahu lah. Bahrul Rajas. Bahrul Rajas ni menggunakan mustaf'ilun sebanyak 6 kali. Tu mustaf'ilun. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Tu. Wa ba'da hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Dia punya rentak dia gitu. Mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ni contohnya pada bait 16. Sifzazana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Dia jadi sif zah sana. Dia tengok kita di sini ada buat pembandingan. Sif jadi bari sukun bari sukun bari bari sukun bari sukun bari sukun bari bari sukun bari sukun bari sukun bari bari sukun. Dia jadi tu mu sod bari mim pun bari fa sukun sin sukun zal bari ta bari alif mati fa pun mati. Lepas tu sana baris sukun. Lepas tu ain lam nun sukun. Nampak? Dia sama lah. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ini dipanggil sebagai Bahrul Rajas dalam ilmu syair. Dan Bahrul Rajas boleh dimasuki oleh zihaf, yang ini perubahan. Ada sedikit-sedikit perubahan, maknanya macam ada baris satu baris hilang atau ada satu sukun hilang. Itu biasa. Itu biasa sangat. Pasal kita mana boleh buat, manusia mana boleh buat straight. Dia ada keadaan tu kalimah-kalimah yang payah terpaksa menerima perubahan atau sedikit perolahan. Al-murid. Di situ al-murid ni siapa dia ni? Ni murid atas ni. Wa ba'da hadha an-nazmu lil muridi. Murid ni sini siapa dia? Murid. Yang dimaksudkan murid di sini ialah talib, iaitu orang yang hendak. Talib tu ialah menuntut. Murid tu daripada arada yuridu. Arada yuridu yang menghendaki murid. Murid tu maknanya hendaklah. Arada hendak, orang yang berkehendak. Talib tu orang yang meminta. Talib daripada talaba yatlubu. Yang orang yang meminta atau hendak atau yang ingin atau yang meminta penjelasan. Jadi murid orang yang berkehendaki kepada penjelasan, atau talib orang yang meminta penjelasan. Jadi orang yang mengaji ni maknanya mesti ada sifatnya lah. Sifat murid, sifat talib, sifat yang nak dan sifat meminta. Minta tu macam sama ada minta dalam bentuk soal lah. Dia soal lah, kata ustaz ni macam mana ni? Dia minta penjelasan. Jadi bila baru dapat ilmu. Kalau tak ada sifat ni, maka duk takut tu lah. Dan hukum nun mati, tanwin, hukum mat dan lain-lain akan dibahaskan. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi yizil kamali. Kita cukup dekat ni dulu, dan kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang pada hari Isnin 5:30 petang insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.